Hai, Assalamualaikum. Kelas anak dan selamat sejahtera untuk anak-anak kelas 1 dedikasi. Cikgu nak ajar topik 1.3. Sorry terpaksa buat video sebab dalam kelas kita banyak buat pengurusan kelas ya. Jadi tak sempat nak ajar sains betul-betul. Baik, untuk 1.3 ni kita nak belajar tentang kuantiti fizik dan unit ni. Salin dan pun nota dia kan. So, kuantiti fizik ni dalam sains adalah sifat fizikal kita boleh hitung, kita boleh kira, okey, boleh diukur. So kuantiti fizik ni kalau yang asas biasanya kita guna untuk panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik. Semua ni adalah kuantiti fizik yang asas. So untuk keseragaman penggunaan, diorang wujudkan saintis wujudkan sistem antarabangsa ataupun sistem international di units ataupun SI lah, kita panggil SI dalam bahasa Inggeris kan. So hal ini sebenarnya untuk membolehkan pertukaran data dan juga pengetahuan saintifik dilakukan di seluruh dunia dengan lebih. So antara 5 unit SI yang kamu kena hafal ialah panjang, jisim, untuk kuantiti asas panjang, jisim, masa, suhu, arus elektrik. Right. So ada 5 kuantiti asas. Unit SI ni adalah meter untuk panjang, untuk jisim kilogram, simbolnya kg, ni K kecil, G kecil, ni pun M kecil jangan tertukar. Masa unit SI nya saat dan simbolnya adalah S kecil. Suhu pula Kelvin dan simbolnya K besar. Manakala unit SI untuk arus elektrik adalah ampere dan simbolnya adalah huruf A. So unit SI ni sebenarnya dijadikan unit piawai kuantiti fizik asas sejak tahun 1960-an lagi untuk elak masalah perbezaan unit pengukuran. Bagi saintis nak bertukar-tukar data dan sebagainya, senang diorang guna unit yang sama. Baik, kalau nilai unit kuantiti fizik tu sangat besar atau sangat kecil, maka mereka akan gunakan imbuhan yang sesuai. So, setiap imbuhan tu dia ada nilai dia lah. Okay, dan nilai imbuhan itu penting dalam pengiraan. Actually, kalau dengan imbuhan ni, bukanlah imbuhan mekan, imbuhan pean yang macam kita belajar dalam bahasa Melayu tu. Okay, nilai imbuhan untuk sains adalah contoh kilo. Kilo adalah imbuhan kepada panjang ke, jisim ke. Contoh kilogram. Kilogram adalah imbuhan kepada jisim dalam unit gram. So, dia jadi kilogram lah unit dia. So, kalau untuk panjang pula kilometer. Macam tu. So, kilo tu adalah contoh nilai imbuhan dalam sains. Okay, baik. Jadual ini pun cikgu yakin kamu dah salin. Cikgu dah minta kamu salin pada hari cikgu lupa dalam minggu ni kan. Baik. Setiap imbuhan ni mempunyai nilai yang berbeza-beza. Contoh imbuhan giga. Giga nilai dia, tengok 1 bilion ada 9 kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kita boleh tulis dalam nombor yang lebih senang begini. Kuasa 10 ni, bentuk piawai ni. So, kita tulis 10 kuasa 9. Sebab dia ada 9 kosong. 9 sifar. Simbol giga adalah G besar. Mega pula nilainya 1 juta. Dia ada berapa kosong? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bentuk piawai kita boleh tulis 10 kuasa 6. So kalau 2 mega bermaksud 2 darab 10 kuasa 6. Okey. Dan simbolnya adalah M besar. Baik, untuk kilo pula nilainya adalah 1000. Bentuk piawainya 10 kuasa 3. Simbolnya K kecil. Desi nilainya 0.1. Bentuk piawai dia adalah 10 negatif 1. Kenapa negatif 1? Sebab titik perpuluhannya daripada hujung ni sekali je gerak. Kan, daripada hujung nombor 1 tu gerak sekali ke depan. So, kita dapat 10 negatif 1. Simbol D kecil. Senti. Senti pula ialah 0.01. Maka dalam bentuk piawai adalah 10 kuasa negatif 2. Sebab kita kena gerakkan daripada hujung sini. 1, 2. Titik perpuluhan. Simbol C kecil. Mili pula 0.001. 3 kan. 3 titik perpuluhan dari hujung ni. So, 10 kuasa negatif 3. Simbolnya M kecil. Mikro 0.0000001. Maka dia punya bentuk piawai adalah 10 kuasa negatif 6. Sebab 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 titik perpuluhan tu.
bermula dari belah kanan ni. Simbol untuk mikro adalah huruf U yang ada ekor panjang sikit di depan. Nano ialah 0.000000001. Okey. Dan bentuk piawai adalah 10 kuasa negatif 9. Simbolnya adalah N kecil. Cikgu harap semua dapat faham tentang nilai imbuhan. Kenapa nak kena belajar nilai imbuhan ni? Sebab kita kena tahu buat pertukaran unit. So kalau daripada untuk gisim bagi dari kilogram kepada gram, so kita tahu kilo tadi adalah imbuhan yang bernilai 1000. So untuk tukar 1 kilo kepada gram, so kita darab dengan 1000. So 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. 10 kilogram bersamaan dengan 10,000 gram. Macam tu. Kalau nak tukar nilai dari gram kepada kilogram pula, kita kena bahagi dengan 1000. Okey, so kita tahu kan 1 kilo lebih besar daripada 1 gram kan. So untuk 1 kilo tukar kepada gram, kita kena darab. Okey, manakala gram kepada kilo, kita kena bahagi. Bahagi dengan nombor nilai yang samalah, nilai imbuhan bagi kilo tadi. So contoh soalan 1.9 kilogram bersamaan dengan berapa gram? So cara nak jawab soalan ni, 1.9 darab dengan kilo tadi 1000 kan. So 1000 unitnya gram. Jawapan dia 1900 gram. Cikgu harap kamu tahulah macam mana dapat 1900 ni kan. Okey, boleh guna kalkulator juga ataupun boleh congak. Baik, 8200 gram, 8200 gram bersamaan dengan berapa kilogram pula? So kalau dari gram kepada kilogram, kita kena bahagi dengan 1000. So 8200 bahagi dengan 1000, kita dapat 8.2 kilogram. Panjang, okey, untuk ukuran panjang, kuantiti fizik ke panjang daripada kilogram ke meter, kita kena darab 1000. Meter ke desimeter, kita darab 10. Desimeter kepada sentimeter, darab lagi 10. Dan daripada sentimeter kepada milimeter, kena darab lagi 10. Dan begitulah sebaliknya, bahagi 10, bagi 10, bagi 10 dan bagi 1000. Okey. So 80 meter bersamaan berapa sentimeter? So kita tahu daripada meter kepada sentimeter, kita kena darab 10 darab lagi 10. 10 darab 10 ialah 100. So 80 darab 100 ialah 8000 sebab ada 3 sifar. Okey, ada 3 kosong kan? So ini jawapan dia. Manakala untuk 600 cm tukar kepada meter pula, ingat daripada sentimeter nak tukar kepada meter, kita kena bahagi. Bahagi berapa? 10 bahagi lagi 10. So 10 darab 10 100. So sentimeter nak tukar kepada meter, kita bahagi dengan 100. Baik, milimeter kepada meter. So milimeter kepada meter, kita kena bahagi 100, 10, 100, 1000. Kan? 10 darab 10, 100. 100 darab lagi 10, 1000. Untuk tukar kepada meter. So 95 bahagi dengan 1000, kita dapat 0.095. Seterusnya untuk unit masa, kita tahu 1 jam bersamaan 60 minit, 1 minit bersamaan 60 saat. So untuk tukar daripada jam kepada saat, kita kena darab 60 darab 60. Okey, so darab 60 darab lagi 60. Contoh, kalau 7 minit tukar kepada saat, tak ada masalah. Minit kepada saat, darab 60 sahaja, dapat 420 saat. Tapi daripada saat nak tukar kepada jam, kita kena bahagi 60, bahagi lagi 60. Okey, kalau tekan kalkulator, so kita dapat 0.125 jam. Baik, kenapa nak kena belajar pasal unit piawai ni? Sebab kalau tak ada unit piawai ni, banyak kekeliruan akan timbul. Contohnya, kalau rakyat di negara tertentu ni, dia suka gisim barang dia menggunakan kati ataupun tahil. Tapi rakyat kat negara lain pula diguna cupak, gantang, kaki dan eler. So, susahlah nak buat urusan perdagangan ataupun perniagaan. Sebab nilainya tak sama. Orang ni nak beli 1 kati beras daripada negara ni. Tapi negara ni tak ada unit kati. Dia pakai unit cupak. So, susahlah pertukaran tu. Macam mana nak kira? That's why mereka wujudkan unit SI tadi. Baik, penggunaan unit ukuran yang sama juga
sebenarnya memudahkan ahli sains untuk berkomunikasi di peringkat antarabangsa. Okay, sebagai contohlah, macam kes kapal terbang kita kan MH370 yang hilang tu. Bila kita terpaksa minta tolong bantuan dari negara-negara luar, untuk berkomunikasi dan sebagainya, nak cerita tentang katalah jumpa serpihan atau apa-apa sahaja bangkai pesawat, nak cerita saiz bangkai dijumpai itu berapa cm atau berapa meter sebagainya, jadi lebih senang jika mereka gunakan unit SI. Kalau tak nanti susah nak cerita kan. Orang dulu-dulu sebelum adanya unit SI ni, mereka menggunakan ukuran jengkal, depa, langkah, hasta. Tapi masalah timbul kerana jari setiap orang tak sama panjang. Ada orang satu jengkal tangan dia panjang sangat. Ada orang satu jengkal dia pendek aja sebab jari dia pendek-pendek. Begitu juga dengan ukuran depa. Langkah pun sama. Ada orang tinggi langkah besar. Orang yang rendah langkah dia lebih kecil. Hasta pun sama. Jadi inilah yang menyebabkan kewujudan unit SI ni. Baik, cikgu rasa sampai situ saja untuk topik 1.3. Cikgu harap anak-anak murid dapat memahami apa yang cikgu ajar untuk topik ini. Sekian, terima kasih.